Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. So, episod hari ini kita nak bercerita tentang pengalaman kehidupan kita sebagai seorang bisnes online. So, di mana saya faham ada antara anda yang baru lagi menceburi bisnes online ini dan ada yang telah beberapa bulan menyertai bisnes online ini sudah merasa kepanasan. Kepanasan di mana anda tidak punya sales. Kadang-kadang modal keluar dalam bentuk advertising, betul, tapi sales pun ada. So saya harap anda bersabar dan teruskan dengan minat anda ini, dan insya-Allah pasti akan berjaya. So di sini saya ingin terangkan sedikit tentang pengalaman hidup saya untuk meniaga bisnes online ni lah. Tapi sebelum wujud bisnes online ni, saya ada seorang bisnes offline, di mana saya menjual keripik dan kuih baulu. Pada masa tu Melaka ada satu kuih baulu yang amat popular di Melaka dah. So saya berpartner dengan kawan saya, menjual kuih baulu, di mana kami hantar seluruh di Melaka lah. Setiap pada hari Sabtu dan Ahad. Masa itu kita masih bekerja juga. Satu Ahad hantar seluruh di Melaka, termasuk macam di Umbai, di tempat pelancongan, di kedai-kedai kita hantar lah semua. Dan malah kita dah kembangkan hingga ke KL, Cokit kita hantar, ke Subang Jaya kita hantar, ke Pusat Pentian Nilai pun kita hantar. Kita try untuk kembangkan bisnes ni. So sehingga ada 30 ke 35 kedai lah kita hantar setiap minggu. Kenapa berlaku setiap minggu? Kerana kuih baulu yang kami jual ni mempunyai had tahan dia selama 1 minggu sahaja. Okey. So kita hantar lah. Kita hantar macam biasa semua. Kita collect. Masalah timbul apabila kuih baulu kami inconsistent sales, di mana dia tidak terjual dengan baiknya. Contoh, sekali 1 minggu sampai 200 kuih baulu, dapat jual 50 saja, manakala 150 tidak dapat, dan kita collect balik dan kita kena buang kuih baulu tu. Itu kekurangan kami. Nasib baik kuih kering, cecakan ayam, keripik-keripik masih boleh menampung sedikit kerugian kami terhadap kuih baulu tersebut. Dan masalah timbul juga masalah kerana saya berpartner. Bila bisnes berdua ni, masalahnya adalah kalau kepala tak sama, susah. Susah sangat. Sebab masing-masing tentang stres. Kerana kita mengalami kerugian. Duit minyak pun tak balik modal. Apa lagi nak bayar kat makcik tu yang buat kuih baulu tu pun tak balik modal. Harapkan kuih kering yang untung 50 sen 40 sen tu mana cukup. So kami bertengkar. Dan kemudian kami putuskan tidak mau berpecah. Tidak mau lagi berdagang bersama-sama. Dan kemudian berakhirlah kisah saya sebagai seorang bisnes offline dengan kerugian. Selama bulan-bulan buang tenaga, tidak dapat bersama family saya. Mak saya nak pergi masa umrah pun saya tak dapat nak uruskan sangat kerana sibuk dengan bisnes online satu Ahad kan. Isnin ke Jumaat kan kerja, atau Ahad. Begitu sekali komitmen kami untuk membuat bisnes ni. Tetapi bukan rezeki kami untuk dapat keuntungan. Kami pun gagal, bergaduh kerana produk kami ada produk tahan lama, salah satu sebabnya, dan juga partner yang tidak serasi lah pada ketika itulah. Bukan tak serasi, cuma tidak kata stres lah masa tu masing-masing. Duit dah keluar banyak tapi tak ada untung. Okey, kemudian saya stop lah. Saya teruslah dengan aktiviti blogging saya, buat personal blogging. Macam blogging tu memang saya dah buat dari dulu lagi lah, hingga sekarang dah 11 tahun. Kemudian rakan saya dah ajak saya pula untuk menjadi ejen atau stokis. So saya menjadi stokis lah. So di mana saya beli produk dengan jumlah yang agak banyak, di mana kalau jadi seorang stokis, kalau kita jadi stokis, kalau kita beli barang tu akan jadi lebih murah lah, betul. So untung satu barang tu hingga RM25 katakan, RM25 berbanding dengan ejen untuk RM15. Baik jadi stokis, kita laburkan duit, kita beli barang stokis tersebut. So sebabkan seorang stokis, yang pertama kita kena jual. Kena jualkan produk tu lah, tu mesti kena jual. Dan juga kalau kita bijak, kita boleh cari dropship atau ejen untuk menjualkan produk tersebut lah. So kita buatlah iklan untuk cari dropshipping. Tapi masalahnya produk tu, dropshipping saya cari lah orang dah join tapi tak terjual lah. Sebab kebanyakan dropshipping yang masuk ni dia orang takut kalau modal. Dia kalau nak jual satu barang tu, kita kena beli, betul. Dan beli pun senang kita jual, tapi ada yang tak nak beli. Itu masalah yang kita hadapi dengan dropshipper kita, dengan ejen kita lah.
So kita jual sendiri. Okay, kita jual sendiri. Saya jual sendiri menggunakan Facebook Ads yang saya tidak tahu pada masa itu, menggunakan Facebook Ads langsung. Saya pernah menggunakan Boost banyak kali. Dan lepas tu perlahan saya belajar, oh ini cara guna ads dengan cara yang betul. Tapi bukan menggunakan teori tofu, mofu dan bofu. Saya menggunakan tofu saja. Saya hantar ke cold audience saja. Hantar. Tapi pada masa tu bukan ada website, tak ada website. Saya menggunakan Messenger atau WhatsApp. Dari WhatsApp itu tulis kat situ lah. Hantar. Okey. Saya hantar. Ada panggil, orang kata ada PM. PM. Kita akan jawab PM tersebut. Kalau Facebook Messenger, jawablah PM. Kita boleh jawab dengan mudah sebab teknik WhatsApp atau Facebook Messenger ni kita punya copywriting sendiri, siap gambar semua dengan semua ni kita hanya copy dan tampal saja ke dalam sana, bawa dan tampalkan. So kita bila orang tanya, sis okay, saya berminat je, terus hantarkan sampai ke bawah. Lepas tu harga yang tulis dulu lah. Saya berminat, apa harganya, kita tulis harga dia. Sekarang dia akan back in dan kita akan post lah barang tersebut. Itu teknik berniaga secara WhatsApp atau kata guna Facebook Messenger. Kita dah siap copywriting kita. Kedua, bila ada WhatsApp juga sampai, syarat-syaratnya atau Messenger sampai, syarat-syaratnya kita menjawab bawah daripada 1 jam. Itu syarat-syarat yang paling penting kerana kita ingin menunjukkan kesungguhan kita sebagai seorang penjual. Okay? So bawah 1 jam kena jawab. Lepas tu kita hantar, dia tak jawab. Dia senyap aja tu customer. Lepas 1 jam, kita buat follow up punya ayat. Hai sis, Encik masih berminat dengan produk saya. Dia senyap, dia tak jawab. Okey. Lepas 3 jam, kita hantar lagi WhatsApp, tanya dengan dia. Encik sis berminat tak? Dia senyap. Dia dah lah. Senyap dah lah. Kadang-kadang kena maki pun ada. Sebab kita follow up 3 kali kan. Ada orang marah. So, itu cara kerja yang menggunakan WhatsApp. Memang banyak kerja. Dan ketika itu, saya tidak mampu untuk menjawab semua WhatsApp, semua PM. Kadang dalam Facebook Messenger sampai 20 PM. Saya kadang boleh jawab 5 saja. Yang lain saya tak boleh jawab. Saya boleh jawab tapi lambat sangat. Dan tentu saya tak ada. Betul? So, saya kerugian lah. Kerana saya ketika itu tidak mempunyai masalah utama. Saya tak mempunyai pembantu untuk membantu saya menjawab WhatsApp tersebut. Bila melakukan bisnes macam ni, kita ada satu orang untuk tolong jawab WhatsApp kita. Itu penting. Kerana sebagai seorang stokis, anda juga kena menguruskan shipping. Betul. So saya menggunakan pos laju, saya gunakan send parcel lah, di mana online send parcel. So kita kena beli printer, nak printkan kita punya AW bill lah, panggil AW bill, kena print. So beli printer satu, lepas tu bila ada order, kita type balik order semua, kita print dan kita susun, kita nak post. Okay. So siapa nak print, siapa nak prepare? Saya juga nak kena buat ketika itu kan. So nak post, siapa nak post? Kadang-kadang satu barang takkan nak panggil lori datang kan. Sebab salah, kita kena post juga sendiri. Kadang post saja kita post. So kadang-kadang post saya dia lambat. Kerana saya lambat menyediakan AWB saya lambat menjawab WhatsApp, saya lambat menjawab Facebook Messenger. Kerana saya seorang diri, akhirnya bisnes tu rugi. Dia patut tidak rugi, tetapi disebabkan masa saya jadi rugi. Okey. So kita fikir ni leceh lah WhatsApp ni, Messenger ni. Saya tak ada kemampuan nak buat benda semua ni. Paning kepala lah. Saya kata bisnes offline pun kalau buat pun penat kepala juga, nak hantar, nak pagi nak kena gerak pergi sana pergi sini, lepas tu buat partner bergaduh pula. Betul. So saya pun membuatlah satu website e-commerce sebab saya seorang blogger. Saya punya knowledge tentang website. Saya belajar tentang e-commerce. Okey. So saya membuat website saya menggunakan WordPress. Okey. Ini adalah tindakan yang paling saya rasa terburu-buru oleh saya. Dan dia merupakan satu kerugian amat besar untuk saya. Di mana saya telah membeli satu website, saya beli hosting, saya beli hosting saya beli domain. Lepas tu saya link dengan AliExpress. Saya masukkan produk ke dalam e-commerce saya. Pada mulanya saya menjual di dalam Malaysia je lah, produk Malaysia saja. Tetapi disebabkan shipping dia agak leceh dan juga saya tak tahu macam nak promosikan produk saya, dia tidak berjalan lancar. Lalu saya fikir, kenapa perlu saya buat dalam saya perlu buat pasaran di Malaysia saja. Saya punya e-commerce sendiri. Baik saya buat pasaran worldwide. Betul. Worldwide.
ubah balik. Usaha saya selama 4 bulan atau 5 bulan. Mengapa masa 4-5 bulan kerana saya tak punya knowledge dalam WordPress. Saya tengah belajar satu persatu. Saya belajar apa tu plugin semua. Saya tengah belajar ketika tu. Dan untuk kos untuk membuat sebuah e-commerce yang lengkap lebih kurang dalam harga RM3,000. Dengan ambil planning dan semua tu. RM3,000 dan setahun saya kena planning untuk buat satu website e-commerce. Saya tukar. Lepas tu saya tukar kepada US dollar. Produk-produk semua saya masukkan macam biasa, ubah balik semua, buang, masuk balik yang baru. Dia biasa auto synchronize kan, tak ada masalah lah. Lepas tu okey, apa lagi? Masuk untuk promosi. Bila nak promosi, punya kos adalah terlalu tinggi kerana kita menggunakan worldwide dan saya tidak mampu untuk buat apa kerana waktu itu modalnya terlalu tinggi untuk buat iklan worldwide. Bukan 1-2 ribu mainan dia main 5-6 ribu, 7-8 ribu sebulan untuk buat iklan tersebut. Itu pun dalam 5 hingga 6 produk yang winning saja kita boleh buat. Tak ada sale bulan-bulan. Akhirnya ada sale juga, akhirnya adalah, tapi untungnya alamak tidak berbaloi dengan apa yang penat kita selama hampir 8 hingga 9 bulan kita buat ni. Masih lagi seorang diri juga, tapi mampu tak laksanakan sebab saya tidak melibatkan orang. Saya menggunakan sistem auto check out semualah secara online lah, lebih mudah lah. Tetapi untuk maintainkan e-commerce tersebut bukanlah satu yang mudah. Dengan loading speed dia, dengan kalau orang tidak mempunyai pengalaman yang cukup membuat e-commerce, jangan buat, saya beritahu, kerana dia amat memenatkan untuk buat maintenance. Anda ada knowledge, anda boleh buat. Anda nak promosikannya menggunakan kos yang terlalu tinggi sebab anda buat e-commerce, orang tidak kenal anda. Itu masalah utama kita. So saya pergi terlalu jauh, saya terus pergi e-commerce, saya lupa, alamak, orang tak kenal anda. Anda macam mana kau nak jual produk ni? Kau awak kena keluarkan modal yang besar untuk buat kos. Dan saya memang rugi ketika itu. Nama e-commerce saya ketika itu adalah Linda Beauty. Saya menjual barang kecantikan juga, barang keperluan wanita lah. Dan tahun ni lah saya dah tutup lah Linda Beauty tersebut kerana saya tidak berbaloi untuk diteruskan lagi. E-commerce ni saya tutup. Pada masa yang sama juga saya pun pergi ke marketplace pada ketika tu juga, dan saya melihat marketplace seperti Shopee atau Lazada adalah lebih sesuai. Tetapi okey, saya buat masa sebab e-commerce lagi. Saya biarkanlah, konon-konon dia boleh gerak sendirilah, kononnya lah. Saya pergi ke Shopee. So saya tak ada produk ni, sebab saya ada pengalaman tentang menggunakan AliExpress di e-commerce betul. Saya cek apa dropshipping di Malaysia sebab saya nak fikirkan tentang delivery time. Kalau gunakan produk dari China ni, delivery time hampir sebulan, tak sesuai untuk jadi Shopee. Saya cek, saya jumpa Komoten. Itulah dropshipping saya yang pertama, itu Komoten. Komoten pada masa itu di free. So saya pun masuk semua produk saya ke dalam Shopee. Lepas tu saya ada bayar dalam 450. Kalau tak silap saya dahulu kena bayar power tool, gunakan power tools dia, kena bayar 450, di mana dia akan masukkan 3,000 produk ke dalam anda punya kedai Shopee. Saya bayar 450 dengan dia punya shop decoration sekali lah, dia buatkan untuk anda lah dalam masa 1 minggu hingga 2 minggu lah. Masuk, pam, jual. Sebagai seorang ahli baru di kedai Shopee, anda layak mendapat Shopee Ads sebanyak RM200 tau. Anda tahu kan tu kan? Saya dapat RM200. Pada masa tu saya tak punya knowledge tentang Shopee. Tak ada knowledge. Pergi seterjar je. Saya bid lah. Buat iklan semua produk dalam 5-60 produk. Buat ads gunakan bajet RM200 ni. Post, pump. Buat dalam masa 5 hari 200 habis. Begitu saja tanpa jualan. Ketika itu, wow, saya dah tepuk kepala dah, wah, tanpa jualan. Lepas tu top up duit lagi Shopee Ads pun sama juga. Dia kata, wah, ini berat ni, tak ada jualan. Sebab sampai ketika itu saya tak tahu tentang kata kunci, tentang bagaimana gunakan bot match atau exact match di Shopee Ads. Marketing dia saya tak faham lagi. Saya betul tak faham. So kita belajar balik lah, belajar perlahan, nilai balik, buat analisis kenapa kita rugi di kedai Shopee ni. Rupa-rupanya saya tidak memahami tentang sistem Shopee Ads semualah. Tu kita belajar balik. Okey. Dan pada itu baru ada sales. Kita baru ada kunci semua, kita dah faham tentang konsepnya, tapi kita rugi masa tu. Rugi. E-commerce senyap ajalah. Adalah 1-2 sale senyap.
Lepas tu saya fikir tak boleh jadi ni. Saya tak boleh jaga dua tempat sentak. E-commerce nak jaga e-commerce memang cukup membebankan. Saya tutup e-commerce walaupun pada situ terdapat sikit wujud keuntungan, tapi saya rasa tidak mampu meneruskannya. Wujud keuntungan, tetapi untuk jangka masa panjang, maintenance dia dan juga iuran tahunan dia saya adalah rugi. Betul. Sebab memang susah buat e-commerce ni. Saya sering cakap memang susah di kandang seorang negeri. Okey, saya sebab Shopee lah. Shopee saya tak perlu kaki tangan. Saya seorang saja cukup boleh buat. Saya menggunakan dropshipping kompetent. Di kompetent pula ada macam-macam hal. Saya ambil produk overseas tu. Saya beritahu dalam tutor saya, kalau boleh elak ambil produk overseas dari kompetent, sebab shipping dia 9 hingga 12 hari. Saya sering kena marah customer yang minta produk, kebanyakan produk 80% dari kompetent dan semua overseas lah. Kena marah, lambat shipping, lambat ni pun saya layan je lah masa tu. Sebab kita dah biasa kena marah dengan customer kan, melalui sistem WhatsApp semua. So dah kental lah, orang kata kita dah boleh belagak untuk pekat lah telinga lah masa tu kan. So relax lah, jalan juga. Hinggalah ke hari ini saya ada punya 3 buah kedai di Shopee lah, di mana saya menggunakan kompetent dan juga save value. Save value saya menggunakan di kedai kita, kedai promosi kita Shopee Maniac, untuk promosi kedai kita. Macam-macam saya jumpa lah. Saya kena penalti lah semua sebab nak belajar. Saya usik-usik, saya kena penalti sampai 2 minggu, kena ban, macam-macam perkara berlaku lah. Itu semua ada pengalaman kita sebagai seorang bisnes online yang ingin mempelajari tentang Shopee masa ketika itu. Okey. Dan saya terus hingga hari ini saya masih lagi menjual di Shopee sebagai dropshipping. Dan barang, ingat tak saya cerita tentang stokis barang, saya pun jual di kedai Shopee saya. Dah habis barang tu pun, lega. Saya dah tutup, dah listkan benda tu, warna kecantikan saya dah tutup. Saya boleh saya rugi kan, ada lagi 30-40 produk lagi saya habiskan. Layankan dulu, dah habis lah, lega. Saya pun lega, saya tak jadi stokis lagi. Saya tumpu pada dropshipping. Dan anda bertanya saya, kenapa tak cuba jual produk sendiri? Bukan saya tak nak jual produk sendiri, dia akan berbalik semula pada cerita saya sebagai seorang stokis. Betul. Saya kena post, saya kena uruskan semua. Betul. Semua ini boleh dilakukan, saya boleh nasihat, semua ini boleh dilakukan jika anda mempunyai tim. Tak salah daripada adik-beradik atau tim yang boleh bantu anda untuk menjaga bisnes ini. Anda harus wujudkan tim. Tapi untuk wujudkan tim, anda harus punya sales. Anda nak bayar gaji. Ingat tu untuk bantu orang jawab WhatsApp pun takkan dia bantu WhatsApp free. At least sebulan gaji dia mesti 1,000 lebih untuk jawab WhatsApp saja. Untuk buat sales, dan dia mesti ada skill untuk buat sales, jawab dalam WhatsApp. Itu pun kita kena training dia. Itu perlu ada tim. Dalam bisnes online ni, mau tak mau, anda kena cari orang yang boleh bantu anda untuk jadi seorang tim untuk anda bersama-sama maju ke depan. Memang untuk Shopee sekarang sebagai dropshipping, untuk permulaan anda tidak perlukan tim. Sebenarnya semua sistem ada auto synchronize, automation. Tetapi in future, jika anda ingin produk sendiri, saya produk sendiri, saya pun ada produk sikit tapi saya tak terus sangat, sebab saya sekarang lebih minat untuk buat tutorial kot. Lebih minat lah kot. Ada produk sendiri, artinya ada orang uruskan untuk packaging, WhatsApp, chatting untuk anda, semua tu dah ada orang untuk uruskan anda. Anda lebih mudah untuk uruskan marketing sahaja. Kedua, cost, ada nilai diri anda, ada punya modal untuk membuat produk sendiri, tidak tiada. Perlahan join dropshipping dahulu, jana pendapatan dari dropshipping. Jika dropshipping ni kurang menguntungkan sebenarnya, tetapi jika dalam kemahiran, buka 3 buah kedai dengan niche yang berlainan dengan Shopee atau Lazada, baru nampak keuntungan tu untuk anda. Okey. Dan ketiga, keinginan. Keinginan dan passion untuk membuat bisnes online ni. Kerana anda kalau bermacam-macam pengalaman, kerana anda tidak mempunyai pengetahuan. Saya beritahu anda tidak mempunyai pengetahuan dalam bisnes online ni, anda akan melalui pelbagai pengalaman. Itulah akan mengajar anda menjadi lebih baik dalam bisnes online ni. Itu anda akan lalui. Walaupun saya memberikan tutorial dan teknik bagaimana untuk membuat kedai Shopee, menggunakan dropshipping yang betul. Berulang saya kata, jangan berjual barang overseas, berjual betul-betul saya kata. Tapi orang nak jual juga, jual tak masalah. Anda akan melalui pengalaman seperti saya lalui. Semua tak akan lalui dan anda belajar, oh ini kesilapan saya.
anda akan improve. Itu improve Yang penting ada passion. Okey, itulah pengalaman hidup saya setakat ni. Hingga kini saya tidak kaya. Saya tak capai 7 angka atau 6 angka sebulan pendapatan saya. Tetapi setakat ini saya meniaga tak ada kerugian lah. Rugi tak ada. Itu yang penting. Okey, untung ada, rugi tak ada. Itu yang penting. Kita nak meniaga nak kata untung, betul lah. So bagaimana kita nak develop keuntungan tu? Artinya kita kamu kena ilmu lain. Seperti saya tunjukkan Facebook Ads. Facebook Ads sebenarnya satu iklan bayar yang cukup power tau untuk anda berjana sales. Kerana anda tak ada cara lain lagi untuk promosikan produk anda. Anda ada idea lain. Abang, saya boleh social media saya boleh hantar. Saya boleh jual pada saudara mara saya. Berapa banyak? Social media kamu tu power sangat ke? Sampai semua orang anda post beribu orang nak beli? Tak ada. Anda kena buat promosi. Itulah keyword untuk bisnes online ni, promosi. Di mana seperti saya katakan tadi, jika saya tidak mempunyai knowledge, saya telah pun punya knowledge tentang Facebook Ads ni sebenarnya. Dah lama e-commerce saya ni maju tau. Tetapi bila dah knowledge, lama modal lah tak ada. Itu terpaksa tutup e-commerce tersebut. Kerana kita dah jumpa satu cara untuk promosikan produk kita, iaitu melalui Facebook Ads atau menggunakan Shopee Ads dengan cara yang betul. Pasti ada jualan. Yang penting anda dah promosi, dah kenakan diri anda. Seperti saya akan terangkan satu video yang bukan 7 rules. The 7 rules. Di mana orang akan melihat produk anda 7 kali, dia akan minat untuk membeli produk anda. Itu 7 rules in marketing. So inilah sekali lagi saya betul, inilah pengalaman saya meniaga secara bisnes online juga offline. Macam-macam lalui, dan kesemuanya adalah berpunca dari kesilapan saya sendiri. Bukan kesilapan sesiapa, kerana saya terburu-buru untuk membuat bisnes online atau offline tanpa berfikir, tidak menguji kekuatan diri sendiri, dan bila kita cebur, nampaknya kita tidak mampu untuk membuatnya. Ini cerita 3-4 tahun yang lalu lah. Lepas tu baru kita sedar, oh kita nak buat kerja tak boleh seorang. Kalau nak buat e-commerce, saya mesti ada 2-3 orang tim. Saya nak buat ni stokis atau agent, saya seorang-seorang tak boleh buat. Penat saya nanti. Nak buat COD pun sama. Kalau saya mampu ke buat COD untuk hantar ke rumah orang. Itu semua awak kena tanya pada diri anda dulu sebelum anda nak buat benda-benda semua ni. Mampu tak? Jika anda fikir tak mampu, jangan buat. Jika anda dah start saja, anda tidak patah balik. Anda kena tempuh. Anda kena tempuh secara terus-menerus. Jadilah. Saya buat lah, jadilah. Tu yang rugi beribu tu. Sebab tu saya gunakan banyak kali untuk membuat bisnes online ni. Masuk dahulu Shopee atau Lazada atau Marketplace. Belajar dengan cara yang betul, menggunakan dropshipping, bukan produk anda sendiri. Belajar dah cara macam mana. Kemudian anda telah mempunyai pengalaman untuk menggunakan platform Shopee atau Lazada. Kemudian baru anda boleh fikir, oh saya nak masuk, saya mempunyai kemasa, kedai dah stabil, saya boleh masuk satu produk dahulu. Macam saya masukkan satu produk dahulu. So orang tu masak sambal ke apa jadilah. Atau adik ipar masak kuih siput ke, kita jual, tengok test macam market dia, baru kita start. Kemudian kita tengok, oh kita boleh buka 2-3 kedai di Shopee. Buka 3 kedai Shopee gunakan dropshipping. Okay. Lepas 2-3 kedai di Shopee dropshipping, dah ada keuntungan, ambil satu orang untuk bantu anda menguruskan chatting di kedai Shopee anda. Banyak method lah menggunakan Shopee dari anda. Ada menchat maintenance di kedai Shopee anda seperti sort out, delist. Dalam Shopee sana meletup saya ada terangkan lah 5 funnel untuk Shopee sana meletup. Tapi nak buat seseorang boleh, tapi kalau buat berdua lagi power. Sebab anda ada masa untuk fokus pada marketing, sales. Tugas anda sebagai seorang business online, founder di Shopee, anda mahukan sales. Anda tak ada masa nak buat kerja lain. Permulaan yes, tapi kelamaan tidak boleh. Ada tim, gajikan dia, uruskan ketika kedai Shopee anda, jawab chatting. Kerja dia tu saja. Anda terus buat marketing, buat iklan. Facebook Ads kena pantau. Saya akan buat satu tutorial kenapa Facebook Ads amat diperlukan. Anda kena belajar. Jika anda seorang bisnes online, perlu belajar Facebook Ads atau Google Ads. Anda pilihlah mana anda nak. Faham? So inilah pengalaman hidup saya sebagai seorang bisnes online. Diulang sekali lagi, saya tidak kaya.
Tetapi ini adalah passion saya untuk berniaga online, dan saya ingin berkongsi dengan anda semua lah. Sebenarnya jangan jadi macam saya, lewat hingga 5 tahun 6 tahun lewat ke belakang, sebab terburu-buru. Kalau saya punya sistematik, baru saya faham sekarang lah. Jika saya punya sistematik yang betul, saya bermula dari bawah dengan cara yang betul, mungkin dalam 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu saya pun dah rasa dah establish sebagai seorang berniaga online lah. Tapi saya lambat, saya lambat sebab saya tidak mengikuti step-step yang betul, dan akhirnya bila wujud kesedaran, oh ini caranya. Tapi kita dah waste 3-4 tahun kat belakang sebelum ni, dengan buat e-commerce lah, dengan buat sistem WhatsApp lah ini. Tapi itu semua adalah pengalaman. Biasa kita mula dari situ. COD atau WhatsApp kita mula dari situ. Biasa semua orang mula situ. Itu kita tak elakkan. Lepas tu yang boleh elakkan tu e-commerce WhatsApp lah. Gagal, business offline, ada partner. Kalau boleh jangan ada partner lah. Jangan ada partner lah. Berniaga untung RM2, buat kerja 2 orang, bagi 2 seorang RM1. Apa untung? Betul. So kalau produk anda untung tu 100 lebih, 2 orang buat, is okay lah. So saya cadangkan juga, saya nasihatkan, kalau anda boleh buat seorang lah dahulu. Kalau nak partner, boleh partner, tapi pastikan keuntungan tertinggi baru ada partner. Seorang memang penat, saya beritahu tadi kan. Tapi ada pekerjaan yang boleh buat seorang, seperti mana? Berniaga di Shopee, di marketplace tu. Saya ulang-ulang berkali-kali menyebut benda ni. Boleh buat seseorang diri. Tapi bila establish, baru kita gajikan orang untuk bantu kita. Bukan partner, gajikan orang untuk bantu kita. Kita bantu orang tu bayar. Budak keluar SPM kan, macam jiran saya, anak dia dapat SPM, kita suruh dia buat, bagi cacing, biar dia buat untuk kerja untuk kita. Kita jangan pening-pening kepala. Kita buat shopping, nak buat YouTube channel untuk anda. Anda subscribe YouTube channel saya happy. Dan saya tambah happy kalau anda beli ebook saya kat bawah ni, saya lagi happy. Itu jual kita. Sekarang kita pergi next step lah. Itu maksudnya. Faham So saya rasa ini pengalaman saya, dan jika anda telah memiliki pengalaman sama seperti saya ini juga, atau lebih teruk lagi, boleh kita berkongsi bersama lah. Dan untuk pemula-pemula bisnes online, jangan risau, anda akan memiliki berbagai pengalaman, tapi itu semua adalah pengajaran. Salah satu konsep itu, kegagalan adalah penunda kejayaan. Anda belum berjaya lagi kerana tertunda. Bila nak jaya, mungkin kegagalan pertama, kegagalan kedua, kegagalan ketiga. Orang yang nasib baik terus berjaya. Tapi dia berjaya pun, dia banyak liku-liku dia boleh lalui. Bergantung pada rezeki masing-masing Allah beri kepada kita. Tetapi kalau kita tidak berusaha, jika kita tidak mempunyai passion, jangan buat. Ini saya nak beritahu kepada anda semua, dengan bisnes online bukanlah mudah. Terutama jika anda menggunakan Shopee atau buat dropshipping semua, anda bermula pada basic, ada kosong. Saya faham kosong. Tu saya ingin beritahu kepada anda. Ada soalan bagaimana untuk mengendalikan Shopee, anda boleh tanya saya bila-bila saja. Membuat Facebook Ads, anda nak buat Facebook Ads, anda net boleh komen pada saya juga. Tentang blogging, no push you. Saya 11 tahun dah blogging. Memang itu saya punya kerja dari mula sebelum saya bisnes ni. Saya memang blogging dari dulu. Itu passion saya juga. Suka menulis, ada bercakap macam ni. So YouTube baru masuk, baru join. Dah tua ni baru join. Okay. So jangan lupa, ini pengalaman saya. Saya harap anda semua kita berkongsi pengalaman kita. Bukanlah untuk menunjukkan bahawa bisnes online adalah sukar, tetapi perancangan yang salah juga kita gagal. Jangan jadi seperti saya, perancangan yang gagal. Kita step by step, jangan terburu. Terlalu sangat nak pergi sampai kita lupa ingatan kan. Jadi macam saya nanti. Jadilah penat tak berbaloi. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa subscribe channel saya. Hari ini coroti agak banyak sikit, mencerita tentang pengalaman hidup untuk anak-anak, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita kat sini, supaya kita terus maju bersama. Assalamualaikum.